Hai, hello, Assalamualaikum. Dalam video kali ni kita akan bercakap pasal filem terbaru Syamsul Yusof, tajuknya ialah Mat Kilau. Aku tahu ramai yang akan bagi pelbagai respon nanti pasal pendapat aku ni, dan aku tahu filem ini sendiri pun mendapat reaksi yang pelbagai. Ada yang setuju, ada yang tak, ada yang mungkin macam tak faham langsung pasal Mat Kilau and so on. Okay, tak apa. Okay, hari ni aku akan bercakap pasal filem ni. Pendapat aku berkesempatan menonton filem ni pada hari semalam Jumaat 24 hari bulan dekat MMC Langkawi. Dan respon aku lah, pengalaman aku menonton di sana memang full house malam tu. Luckily aku sempat pergi seorang diri, so sempatlah book satu seat dekat celah-celah tu. Boleh lah, walaupun tempat tu bukannya favourite spot aku, sebab memang aku pun last minute booking sebab ada hal yang tak dapat nak elakkan. Jadi aku dapatlah tempat dan aku tonton filem ni. Dan aku boleh katakan yang walaupun filem ni berkisah pasal negeri Pahang, aku rasa movie ni sendiri mampu untuk ditonton oleh semua negeri-negeri lain. Macam aku dekat Langkawi pun, aku puas hati dengan Mat Kilau dan memang mengagumkan lah. Okay, sebelum kita bercakap lanjut lah pasal Mat Kilau ni, kita intro dulu macam biasa. Okey, Mat Kilau ni macam biasalah ialah sebuah filem epik, sejarah ataupun orang boleh kata filem purbawara. Okey, mana-mana satu pun tak apa. Okey, sebab genre ni kita tahu dah lama dah tak ada. 90-an dulu memang ada dekat TV, HVD rajin buat, dan paling kita ingat sekali dan paling aku ingat sekali, sebagai waktu muda-muda dulu aku tonton siri mini series Kota Setia. Basically Kota Setia ni lokasi yang dibuat filem drama Kota Setia ni ialah tempat yang sama Mat Kilau menjalani penggambaran. Okey, Mat Kilau ni ialah sebuah filem yang berkisar pasal watak Mat Kilau, sejarah bukan sejarawan, pahlawan Melayu lah, yang semua orang tahu. Okey, dah belajar dekat buku sekolah apa semua, buku teks sekolah apa semua. Tapi ini ialah lebih kepada fiction. Ini mungkin orang tak puas hati lah, sebab ada yang kata sebuah filem sejarah tu patutnya follow 100% pure sejarah punya. Tapi aku berpendapat bahawa sebuah filem itu harus mengikut alur fiction itu sendiri, sebab memang kita tahu sejarah at some point memang tak menarik jika diadaptasi ke layar. So dia perlukan olahan dari segi hiburan itu. Macam mana nak buat scene tu lebih entertaining, lebih bermain dengan emosi. Dan aku rasa Syamsul nampak benda tu, dan apa yang Syamsul cuba ubah daripada naskah asal, aku rasa berjaya. Okey, Mat Kilau ni, filem ni kalau nak cerita pasal dia punya sinopsis, dia mostly berkisar tentang perjuangan Melayu. Dia bukanlah filem yang 100% berkisar pasal Mat Kilau sebenarnya. Dia bukannya, kita tak dapat tengok sangat lah pasal background Mat Kilau ni. Kita tahulah background Mat Kilau ni, dia ada isteri, dia ada anak seorang, dia punya ayah Datuk Gajah apa semua ada. Tapi kita tak dapat nak telusuri dia punya background seperti mana kita tengok filem-filem biografi yang lain. So basically aku just nak simpulkan yang Mat Kilau bukanlah sebuah filem biografi yang boleh dikatakan bagus. Tapi filem ni lebih kepada dia punya roh itu sendiri, bukannya pasal Mat Kilau itu, tapi lebih kepada paparan tentang perjuangan Melayu di era tersebut menentang penjajah. So walaupun filem ni filem Mat Kilau, kebangkitan pahlawan, tapi dia lebih menggambarkan tentang perjuangan Melayu menentang penjajah dan macam mana Melayu itu lemah ketika itu, dan disebabkan itulah penjajah datang. So filem ni is like a motivational punya movie dengan dialog-dialog yang memang cukup tajam. Dia punya action boleh dikatakan agak puas hati, dan dia punya babak-babak emosi pun boleh dikatakan cukup memuaskan. Walaupun aku boleh simpulkan yang sebenarnya filem Mat Kilau ni bukanlah perfect, sebab there are some point yang aku rasa filem ni macam ada kurang di sini-sini. Okay, tapi aku rasa Mat Kilau adalah satu filem yang menggambarkan bahawa ianya adalah permulaan kepada satu genre baru yang mana dikehendaki oleh penonton-penonton
filem dekat Malaysia. Sebelum ni kita ada Police Evo. Police Evo memulakan genre action kepolisan. Lepas tu kalau kita tengok akan ada a few movies yang try to replicate that formula. Okay, lepas tu sebelum ni pun kita ada Pascal. Pascal start genre ketenteraan kan. So bila Pascal buat dan Pascal box office, ada lepas tu a few movies yang sedang dibikin sekarang ni yang nak replicate filem ketenteraan yang macam tu. Macam terbaru akan datang ni pun ada Air Force kan. So this is starting point for Mat Kilau ni, ialah starting point untuk pembikin filem. Nampak yang rupa-rupanya penonton kita nak filem-filem purbawara macam ni yang berkisar pasal zaman-zaman kerja British apa semua. Sebab aku sendiri pun sebagai seorang yang berumur 30 ke atas, pernah hidup di tahun 1990-an dulu. Aku sendiri dah macam we need something like this. Sebab kita memang dah tak ada sangat filem yang cuba menyajikan elemen-elemen silat, elemen-elemen zaman dulu tentang kejatuhan British, tentang macam mana Melayu itu cuba untuk menjatuhkan British and so on. Dan bila Mat Kilau ini hadir, kita macam I don't care filem ni perfect atau tak, tapi aku rasa movie ni harus dilayan oleh siapa sahaja yang aku rasa bergelar Melayu. Aku tahu statement aku ni mungkin nampak agak racist lah, tapi memang basically filem ni ialah filem yang pure menggambarkan Melayu itu sendiri. Bila kita tonton filem ni kan, sebagai seorang Melayu, kita akan dapat tahu yang sebenarnya filem ni cuba untuk bakar semangat dengan dialog-dialog dia, menggambarkan tentang kebetulan. Nak cakap macam mana, memang realiti Melayu itu sendiri. Melayu itu bangsa yang berpecah belah, dan disebabkan perpecahan itu Melayu tidak pernah maju and so on. So benda-benda ni memang menikam tau. Sebab dialog saya silap yang watak orang putih itu sendiri memang cukup-cukup padu lah. Dan aku boleh katakan lakonan dia sebagai antagonis memang menjadi. So hampa janganlah macam geram. Sebab apa? Sebab macam that character berjaya mencipta satu macam, bila kita dengar tu macam panas hati weh, panas hati. Kalau kata memang ni bukan movie, aku rasa memang kena tumbuk dah mamat tu. Tapi aku rasa this is one of the reason why that character dipenuhkan dengan dialog yang memang cukup-cukup membuatkan Melayu sakit hati. Dan kita balance sekarang balik dengan fight back dekat belakang tu. So dah memang mantap lah filem ni aku rasa. Cuma there are some point lah, macam aku cakap dalam filem ni, macam aku cakap tadi kan, tak perfect. Ada some of the plays dia macam boring sikit, sebab some of the scenes tu macam tak perlu untuk benda tu. Macam dia macam adalah satu dua tempat yang macam dia macam tak kena macam tu. Tapi untuk the whole movie, aku rasa movie ni dah cukup mantap. Walaupun orang kata filem ni tak best lah, ada kekurangan dari segi teknikal lah, ada kekurangan dari segi itu, ada kekurangan dari segi ini, tapi okey untuk sebuah permulaan. Dan aku cukup respect usaha daripada studio Kembara ini. Sebab tidak ada mana-mana penerbit lain, Astro Shaw sendiri pun, Scope Production sendiri pun, yang menerbitkan filem berjuta-juta dengan kutipan diorang, tak pernah terfikir untuk hasilkan sebuah filem yang macam ni. So salute kepada studio Kembara sebab berani. Sebab aku rasa ini ialah satu-satunya filem yang diperkatakan, dihebohkan di media sosial dengan promosi yang cukup mantap, dan bukan datang daripada Astro Shaw, bukan datang dari Scope Production. Selalunya kalau bab-bab viral movie ni, dua-dua ni tapau lah. Memang Astro Shaw, Scope Production. So bila studio Kembara ni studio yang kecil, aku sendiri pun tak kenal dia pernah buat filem apa dulu sebelum ni, aku pun tak tahu. Tapi bila dia start buat, dia berjaya dapatkan Samsul Yusof, dia masuk dengan formula-formula dan so on. Dan Mat Kilau memang mantap. Okay, dan aku salute dengan usaha ini. Dan tahniah, in the future aku harap akan adakan lagi movie-movie yang macam ni. Dan kita memang nak filem-filem yang macam ni. Cuma apa yang perlu diketahui bahawa penonton sebenarnya tengok juga pada kualiti. Jika filem tu ada cerita yang macam kurang, dan aku rasa filem tu takkan berjaya. Kita tengok pada formula dia lah. Okay, dan aku rasa Samsul manage to macam tahulah apa kehendak penonton, dan dia berjaya craft
Mat Kilau menjadi sebuah filem yang at the same time menghiburkan, at the same time boleh memberikan emotion, at the same time boleh berikan kita satu feel semangat. Dan especially for Malays lah. Aku tak tahu untuk non-Malays, aku mungkin akan feeling dia akan lain sikit, tapi aku rasa this movie is just for Malay. Then aku rasa kalau seorang lain nak tengok, mungkin dia akan faham lah. Kita akan macam, oh that's why ini betul lah, betul. Oh, Malay berpecah belah dan aku salute. Baik, kita bercakap pula pasal dia punya lakonan. Okey, Mat Kilau memang aku rasa memang betul-betul Syamsul Yusof pilih Adiputra sebagai Syamsul Yusof pula. Adiputra sebagai Mat Kilau memang aku rasa memang perfect. Lakonan dia memang cukup-cukup mantap, tambah pula dengan dialog dia tu yang memang boleh dikatakan penuh dengan orang kata apa? Dengan butir-butir puitis tu. Dan aku rasa lakonan dia memang cukup baik. Cuma satulah, aku lebih harapkan macam background Mat Kilau tu lebih. Background Mat Kilau lebih sebab this movie sepatutnya dia yang jadi highlight tu, tapi at the some point dia macam Datuk Mat Kilau ni macam sat hilang, sat pi mana, sat pi sini. So dia macam interference, kadang-kadang ada watak, kita utamakan watak Fatah Amin tu, Awang apa semua. So aku macam ni Mat Kilau ke filem siapa ni sebenarnya. Tapi aku boleh katakan yang di setengah bahagian dalam filem ni, watak Wahid lakonan Beto Kushairi tu, dia macam lebih push ke depan. Dia macam, especially macam ada satu scene yang memang emotional gila. Macam aku tak nak spoiler kat sini, emotional gila babak tu. Aku rasa watak Beto dah macam still watak Mat Kilau, sebab dia punya twist untuk watak Wahid itu sendiri memang besar. Dan benda tu macam membuatkan kata Mat Kilau handuk belakang. Ini cerita aku, Beto, cerita Wahid. Dan menyebab itu macam some balance yang aku rasa tak patut adalah. Macam ini filem Mat Kilau, so aku rasa emosi should be put on Mat Kilau dan bukannya Wahid. Tapi aku tak tahulah apa perancangan Syamsul untuk kenapa dia buat watak Wahid macam itu. Tapi aku rasa benda ni jadi macam bila Wahid tu dapat satu emotional scenes yang memang buatkan penonton menangis, sentak, geram dengan British and so on. Aku rasa kita dah start lupakan Mat Kilau starting from that, dan kita tengok macam mana Wahid ni cuba untuk revenge atas apa yang berlaku terhadap isteri dia. Okay, tapi tak apalah, mungkin some balance itu tak sampai dekat second paragraph lah. Kan ingat ni karangan lah, second act tu dekat third act. Tapi the beginning of this movie okay. First act filem ni memang manage to highlight Mat Kilau itu sendiri dengan baik. Cuma dekat pertengahan tu dia macam lost sikit lah. Tapi lost ke tak lost ke, aku rasa filem ni harus ditonton dan kita dapat tengok dia punya kekuatan terbesar lah filem ni. Aku boleh katakan walaupun dia punya plot kadang-kadang tenggelam timbul, Mat Kilau apa semua, kekuatan terbesar filem ni adalah pada dialog. Okay, dialog filem ni memang cukup puitis. Walaupun lah jujurnya aku boleh katakan some of the dialog macam terlalu nampak macam ceramah. Especially macam bila dia petik Rasulullah punya perjuangan, dia petik hadis apa semua, dia nampak macam ceramah, macam quote lah. Aku okay dengan quote tu, tak ada masalah pun. Cuma bila quote tu terlalu banyak, benda tu jadi macam pelik juga. That's too much lah. Tapi tak apalah, cuma pendapat aku bagi tahu yang aku kurang selesa bila quote tu terlalu banyak. Bila scene ni okay, kita dapat berjangan okay, quote kepada ayat Quran ni, scene ni quote ni quote kepada perjuangan Rasulullah, sejarah ni okay. Cuma dia macam it's too much, sampai kan macam kita nak tengok filem yang memang nak paparkan ideologi Mat Kilau, ideologi pahlawan-pahlawan Melayu. Tapi bila dah benda ni disandarkan kepada zaman Rasulullah, aku okay, satu dua quotation quote tu okay. Tapi kalau terlalu banyak, kita dah macam ideologi Mat Kilau ni tahu mana? So ideologi Mat Kilau ni tahu mana? Adakah Mat Kilau ni just bersandarkan kepada apa dia punya prinsip? Sebenarnya tak ada. Dan itu antara perkara yang aku kurang suka lah. Tapi bila bercakap pasal puitisnya dialog dalam filem ni, aku rasa itu adalah kekuatan.
Bahagian yang hadis apa semua ni terlalu banyak, itu adalah kelemahan dia. Tapi bila kita bercakap pasal dialog yang membangkitkan semangat Melayu, dialog yang membangkitkan rasa geram, emosi terhadap penjajah, aku rasa kekuatan dekat situ. Dia macam ada bahagian yang bagus, ada bahagian tak. Tapi aku cukup suka dengan dialog dia, walaupun some point tu nampak macam kaku lah sikit. Adalah satu dua pelakon yang macam extra tu cukup kurang sikit apa, tapi tak apalah, aku abaikan. Okay, tapi aku rasakan satu lagi masalah terbesar aku lah. Aku rasakan benda ni I should highlight this point, sebab inilah filem action. Okay, bila kita bercakap pasal filem action, kita tahu bahawa Syamsul Yusof memang pandai buat action. Okay, kita tengok KL Gangster, kita tengok dia punya apa ni, portfolio tu lah, KL Gangster and so on tu. Dan aku rasa filem ni still typical KL Gangster, guys. Aku macam ni lah aku cakap, the choreography of silat aku tak nafikan memang cun. Mungkin Yayan Ruhian sebagai seorang pakar seni bela diri dekat Indonesia yang memang dah berlakon Hollywood, dia cukup membantu kot aku rasa dalam koreografi silat filem ni. Dan aku rasa setiap pergerakan aksi itu adalah cantik dan terbaik. Okay, so silat tu dilatari dengan movement-movement yang kita tahu untuk hiburan. Bukannya 100% pure silat yang kita terlalu tengok tu, tapi entertainment itu ada. Entertainment itu ada, pergerakan-pergerakan tu kemas cantik, dan emotion itu ada. Dan hampir lah, kalau aku nak compare lah pergaduhan silat ataupun pergaduhan scene fighting yang besar dalam filem Malaysia ni, kita boleh rujuk balik filem Wira lakonan Hairul Azrin dan juga Yayan Ruhian. Dekat situ koreografi satu, yang memainkan peranan lagi ialah dia punya visual, macam mana dia capture the visual. So masalah terbesar personally lah bagi aku adalah macam mana Syamsul itu sendiri cuba untuk capture dia punya koreografi tu. Aku rasa kekemasan untuk visual, untuk aksi ni macam ada yang tak kena. At some point pergerakan terlalu pantas dan kamera gagal untuk dapatkan pergerakan tu dengan cun, dan benda tu mengganggu sikit lah aku punya penontonan. So koreografi bagus tapi cara capture tak bagus, so dia macam kacau sikit dekat situ. Dan aku mungkin agak kurang selesa lah, aku personally, aku tak tahu orang lain, tapi aku agak kurang selesa dengan bunyi pisau, bunyi keris, bunyi kerambit apa semua tu, yang aku rasa terlalu kuat, macam bunyi angin tu dan macam satu Tamil. Tapi aku rasa okey lah, aku tak nak banyak komen sangat. Itu hanyalah personal aku punya personal experience aku nonton filem ni, dan itu hanya pendapat peribadi aku. Aku tak tahu orang lain, mungkin dia ada pendapat yang berbeza. Tapi bagi aku on the whole, Mat Kilau ialah sebuah percubaan untuk menaikkan filem-filem macam ni yang kita dah lama tak ada. Okay, dulu adalah macam Lembing Awang Pulang ke Dayang, lepas tu adalah few movies yang zaman 2000 macam tu, tapi tak macam menonjol sangat kan, sebab ketika itu kutipan box office Malaysia pun tak sehebat sekarang. Orang dah tak menghargai filem Malaysia ketika itu. Dan starting sekarang ni kita tahu dah, orang akan memilih filem yang berkualiti, orang akan tonton. Dan aku rasa kalau nak bercakap pasal detail, yes, filem ni tak perfect macam aku cakap tadi lah, there are flaw, I feel that macam sini. Tapi aku rasa kita patut tonton filem ni, sebab satu, filem ni adalah filem yang tidak pernah dia dibuat lah kat Malaysia ni untuk era sekarang ni. Selepas pandemik ni, orang dah nak something pembaharuan, dan Kembara Studio hadir dengan pembaharuan itu sendiri. Dan kita patut support lah filem ni, sebab filem ni adalah filem yang satu-satunya menyuntik semangat kemalayuan itu, semangat cinta ke tanah Melayu, semangat sebagai seorang Melayu itu sendiri. Dan apa ni, flaw sana sini tu aku rasa adalah satu yang boleh diabaikan. Dan benda ni mungkin akan menjadi rujukan lah untuk filem-filem the future. Kalau ada penerbit lain yang nak buat filem yang macam ni, Mat Kilau ialah aras tertinggi so far. Okay, mungkin ada lepas ni diorang mampu buat lagi tinggi daripada Mat Kilau, go on. Tapi so far untuk filem Purbawara macam ni, filem pahlawan macam ni, Mat Kilau berada paling tinggi dalam genre dia lah. Kalau nak bandingkan, sebab kita dulu-dulu macam aku cakap tadi kan, Lembing Awang Pulang ke Dayang, itu dah ke bawah. So filem ni memang menampilkan action, ada emotion,
semangat Melayu dan juga cinta ke tanah air, dan aku rasa I give this movie 4 star. Okay, aku nak bagi 5 star sebenarnya, tapi aku rasa personally this film is not purely macam perfect lah. Jadi aku rasa 4 star adalah yang terbaik lah aku patut bagi untuk filem ni. Mungkin ada yang nak bagi 3 ke apa, tapi for me is 4 star. Dan aku ucapkan sekali lagi tahniah untuk Kembara Studio, tahniah untuk Syamsul Yusof sendiri, tahniah untuk penghasilan filem Purbawara macam ni. Memang kita nak sangat filem-filem yang macam ni, dan bila aku tonton filem ni, it's like macam aku dapat go back, kembali ke zaman aku tonton filem-filem drama-drama bersiri pahlawan Melayu dulu-dulu. Okay, zaman-zaman Purbawara dulu kan, dan memori tu macam wow, is there. Macam aku dapat lah memori tu, kenangan tengok filem-filem pahlawan dekat TV apa semua, sekarang ni dekat layar besar. Okay, so aku rasa itu sahajalah pendapat aku berkenaan dengan filem Mat Kilau. Okay, support filem ni guys dekat mana-mana platform nanti kalau keluar, dekat Streaman Astrofers apa semua, tonton di tempat yang sah. Kalau sekarang ni tonton dekat Pawagam dahulu. Okay, aku rasa itu sahajalah pendapat aku berkenaan dengan filem Mat Kilau ni. Thank you kerana mendengar sampai habis, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.